Dajjal yang betul-betul Dajjal belum sampai. Berapa ramai dah kalah, berapa ramai dah tewas hanya dengan wang ringgit. Ada tudung dibuka, ada aurat sepatut ditutup dibuka. Pasal apa? Sebab cari duit, cari harta. Kalau aku ikut agama, aku tak ada bisnes. Hari ni kalau nak sesuatu, kena ambil sesuatu. Nak dapat sesuatu, kena terima sesuatu saja. Halal ke, haram ke, tak tahu. Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah. Wala ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qablahu 'an zikrina wattabi' hawahu wa kana furta. Sadaqallahul azim. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Allah Ta'ala berfirman, nafs wasbir nafsak, dan hendaklah kamu bersabar. Wasbir nafsaka ma'al ladzin, dan sabarlah kamu bersama dengan orang-orang alladzina yad'una rabbahum, orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka pada waktu pagi dan petang. Bil ghadati wal 'ashyi, pada waktu pagi dan petang. Yuriduna wajhah, semata-mata mereka itu mengharapkan keredaan daripada Allah. Wala ta'du, dan janganlah kamu memalingkan ainaka, mata kamu, ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, memalingkan mata kamu daripada mereka semata-mata kamu menginginkan perhiasan kehidupan di dunia. Wala tuti' man aghfalna qablahu an dzikrina, dan janganlah kamu mengikut orang-orang yang melalaikan mereka itu akan hati-hati kamu daripada mengingati Allah. Wattaba'a hawah, dan mereka pula mengikut hawa nafsunya. Wa kana amruhu furuta, di samping tingkah laku pula, tingkah laku mereka itu melampaui kebenaran. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Baik, dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebut beberapa perkara. Pertama, wasbir, dan hendaklah kamu bersabar. Perkataan sabar di dalam Al-Quran diulang sebut sebanyak 90 kali. 90 kali Allah Ta'ala sebut sabar, 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 sabar. Banyak kali, 90 kali. Kalau kita kaji tuan-tuan, setiap satu ayat ada saja Allah Ta'ala sebut. Kadang-kadang jumlah yang disebut sama banyak. Jumlah neraka disebut sama banyak dengan jumlah syurga. Bilangan dia disebut. Begitu juga bilangan langit dengan bumi disebut. Disebut jumlah-jumlah tu kadang-kadang sama tuan-tuan. Jumlah air berapa kali disebut. Jumlah bumi berapa kali disebut. Maka bila dikira jumlah peratusan bumi, peratusan darat dengan peratusan air, sama dengan jumlah yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran. Ini dia, nama dia mu'jizat Al-Quran. Manusia takkan boleh buat satu surah, satu ayat macam Quran. Kiraan dia betul, tepat. Jadi kalau disebut 90 kali, apa sebab, apa benda yang kita sampai Allah Ta'ala sebut sabar itu sebanyak 90 kali. Tuan-tuan yang saya muliakan. Pertama, Allah Ta'ala kata, dan sabarlah kamu. Wasbir nafsaka, dan sabarlah diri kamu. Ma'a, dengan alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi, yang mana mereka itu kamu kena sabar dengan orang yang menyeru pada jalan Allah pada waktu pagi dan petang. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala yang pertama dia suruh kita sabar. Dengan siapa? Sabarlah, duduklah kamu dengan orang yang menyeru kepada jalan Allah
yang mana mereka menyeru kepada jalan Allah ni pada waktu pagi dan petang. Kerja mereka ialah berdakwah, 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 berdakwah. Tak kira pagi, tak kira petang, tak kira siang, tak kira malam. Allah Ta'ala pesan, sabarlah kamu dengan golongan yang macam tu. Golongan mana Ustaz? Golongan yang mengajak pada jalan Allah pada waktu pagi dan petang. Allah kata ikut mereka. Dan sabarlah di dalam ikutan mereka itu. Tuan-tuan yang saya muliakan. Cuba kita lihat bagaimana kisah manusia yang mengikut orang-orang yang menyeru kepada jalan Allah. Yang pertama kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam, seorang Nabi, nak ikut Nabi Khidir. Rasul nak ikut seorang Nabi nama dia Khidir. Awal-awal Nabi Khidir kata, kamu takkan sabar dengan aku. Dia kata, boleh. Setakat nak ikut mengaji, setakat nak ikut belajar, setakat nak ikut berjalan, tak ada masalah. Setakat ikut, tak ada masalah. Nabi Khidir awal-awal cakap, kamu takkan mampu mengikuti aku. Sebab apa? Ini dia ilmu. Ikut tumpang kapal Nabi Khidir, tebuknya kapal. Dahlah dia orang menumpang kapal tadi. Dia rosakkan pula dinding kapal. Nabi Musa kata tak kena ni. Tumpang kapal orang, dia rosakkan pula kapal. Nabi Musa tanya, ada apa ni? Kita menumpang, buat cara menumpang. Yang pergi rosak kapal itu pasal apa? Nabi Khidir kata sebab tu. Kata kamu tak boleh sabar. Kan aku kata jangan soal apa yang kamu buat. Apa yang aku buat jangan soal. Dia silap, minta maaf. Silap. Dua lagi perkara berlaku, Nabi Khidir kata sudah. Hari ini aku dengan kau dah habis cukup. Maka Nabi Khidir pun menceritakan kepada Nabi Musa. Kenapa Nabi Khidir rosakkan dinding kapal tadi? Kerana di hadapan sana, pasukan tentera laut akan merampas kapal-kapal yang cantik-cantik. Sedangkan kapal yang kita tumpang ni, hak milik anak-anak yatim. Kalaulah raja yang zalim merampas kapal yang cantik, bagaimana mereka nak cari makan rezeki menjadi nelayan di lautan? Dengan sebab kapal ni rosak, tentera laut tadi akan bebaskan mereka. Dapatlah mereka meneruskan mencari rezeki. Ini kisah Nabi Musa dan Khidir. Menunjukkan bahawa orang zaman dulu dah pandai belayar. Orang zaman dulu dah pandai tangkap ikan di laut. Jadi jangan tuan-tuan duk percaya orang zaman dulu duk dalam gua, cari rusa, cari daging, makan mentah-mentah. Itu bodohnya pemahaman tuan. Kita dulu-dulu duk belajar, zaman dulu-dulu orang tak erti. Orang tak pandai. Duk dalam gua zaman batu. Masak tak pandai, apa pun tak pandai. Ni hak Nabi Musa ni apa cerita? 5,000, 6,000 tahun dulu. Dah ada kapal, dah jadi nelayan, dah bawa kapal. Bila dia jadi nelayan, tangkap ikan di laut, dia pandai pula balik ke rumah dia. Maknanya dah ada kompas, dah ada semua benda. Tu Quran beritahu. Tapi yang kita belajar di sekolah, orang zaman dulu bodoh. Yang pandai kita. Beza tu tuan. Nabi Khidir kata, yang aku bunuh budak ni buat siapa? Besok dia besar nanti, dia akan menyusahkan mak bapak dia yang banyak berkorban. Budak ni tak elok, budak ni jahat, sebelum apa-apa, bagi jalan dulu. Yang aku bina balik rumah, padahal orang kampung tu menghalau kita. Nak bagi tumpang, tak bagi, minta makan, tak bagi. Tiba-tiba Nabi Khidir membina balik rumah yang cantik supaya orang boleh duduk dalam rumah tu. Nabi Musa kata, buat apa kita bina lagi? Buat apa kita tolong? Dia orang dah halau kita. Kamu tak tahu rumah tu anak yatim punya orang. Di bawah dia itu ada harta pusaka peninggalan mak bapak mereka. Kalaulah aku tak bina rumah yang elok untuk dia orang akan pergi tempat lain. Akhirnya harta tu tak dapat pada dia orang. Ini tuan-tuan yang nama dia sabar. Nak bagi tahu apa?
Orang yang kita ikut, orang yang kita dengar pengajian, orang yang dengar tu tuan-tuan, kadang-kadang dia lebih tahu. Dan bukan semua benda yang dia tahu, dia bagi tahu pada kita. Kadang-kadang dia buat saja. Dia buat saja. Maka kita yang mengikut ni, tak apalah, aku ikut dulu lah. Yang banyak berlaku sekarang, petikai. Pertama, sabar itu. Yang kedua, kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabar di dalam memperjuangkan Islam. Sebab perjuangan Islam ni tak semudah, tak seseronok yang orang sangka. Nabi sebut di akhir zaman, orang yang berjuang dengan Islam macam menggenggam bara api. Kal qabidi 'alal jamri. Macam memegang bara api. Agama ni macam bara api. Tak ada api, tinggal bara. Tahu adik-adik bara apa? Bara bukan api, bara. Sekarang orang bara pun tak tahu. Tak tahu tuan. Goreh api lagi tak tahu. Sebut mancih dia tahu. Lighter dia. Goreh api dia tak tahu. Bara api. Api tak ada lah. Yang ada cuma bara. Kalau tak selamatkan bara ni, api akan padam. Tapi kalau kita ambil api ni, kita boleh menyalakan dapur, boleh memasak, boleh memberi cahaya. Kalau tak diselamatkan bara, bara akan padam. Bagaimana cara nak selamat? Tidak ada jalan lain melainkan pegang bara. Sementara tak nak bagi dia terpadam, pegang sekejap. Sementara nak cari kayu ke, meja ke, nak letakkan dulu. Maka bila bara digenggam, apa akan jadi pada lengan? Apa akan jadi pada tapak tangan? Dia mesti sakit, dia mesti luka, dia mesti melepuh, dia mesti membawa kecederaan. Kata Rasulullah, Islam di akhir zaman berpegang pada Islam macam berpegang, menggenggam bara api. Sakit, pedih, pedih, tuan-tuan. Maka kata Allah, sabar. Ikut jalan orang yang menggenggam bara api tadi. Walaupun cabaran dia teruk, walaupun cabaran dia mendatangkan kematian dan sebagainya. Kata Allah, sabar. Rasulullah sebut dalam hadis yang panjang, orang zaman dulu cabaran agama lagi dahsyat. Apa cabaran agama? Gantung orang, ikat. Kemudian bakar besi, cakar tu dibakar dan dicakar badan. Dicakar badan tu. Sehinggalah berpisah tulang dan daging. Tapi mereka tetap tidak meninggalkan Islam. Hari ini tuan-tuan yang benar. Kalaulah kita jadi macam itu, ambil cakar besi, cakar badan, berpisah tulang dan daging, masih lagi bercakap Islam, masih lagi nak Allah dan Rasul. Ni dia cabaran orang zaman dulu. Cabaran orang zaman dulu, korek lubang, nyalakan api. Kafir atau Islam? Keluar Islam atau tidak? Saya tetap dengan Islam. Campak dalam api. Itu cabaran orang zaman dulu. Maka kata Allah dalam Al-Kahfi ayat 28, sabar. Sabar. Ikut saja dengan orang-orang yang macam ni. Tuan-tuan, kita lihat zaman sekarang, zaman Dajjal. Zaman yang kita sebut ujian yang hebat. Dajjal yang betul-betul belum datang. Dajjal yang betul-betul Dajjal belum sampai. Berapa ramai dah kalah, berapa ramai dah tewas hanya dengan wang ringgit, hanya dengan dunia, hanya dengan harta. Kalah lah. Habis nanti. Ada tudung dibuka, ada aurat sepatut ditutup dibuka. Pasal apa? Sebab cari duit, cari harta. Kalau aku ikut agama, aku tak ada bisnes.
Hari ni kalau nak sesuatu, kena ambil sesuatu. Nak dapat sesuatu, kena terima sesuatu. Nak dapat kemudahan sesuatu, kena tadah sesuatu. Apa yang dicocok, apa yang dibagi, kita pun tak tahu. Kita main tadah saja. Halal ke, haram ke, tak tahu. Janji aku boleh masuk supermarket. Hanya dengan tawaran masuk supermarket. Kita tak tahu pun apa benda yang kita masuk dalam badan kita. Sedangkan kita nak makan nasi, siasat halal ke haram, sembelih ke tidak, ayam. Daging tu sembelih ke tidak, beli kedai Ahok ke, beli kedai Ibrahim Poktek. Oi, tanya. Tanya kita. Selalu aku makan mi kari penuh dengan takwa. Kali ni penuh dengan daging. Pasal apa aku rasa meremang daging ni? Kuda, hang beli kat mana? Kongsilah dengan masyarakat. Mi kari kedai Ahok nama dia. Pakak muntah tepi sungai. 6 orang tak puasa. Tak puasa bawa tu. Tapi bak nak minta ke darah, babi tak mau. Padahal tak puasa. Tapi nak makan mi kari, kedai Ahok tak mau. Pasal apa? Pasal babi. Kita cukup jaga benda tu. Tapi hak kita cocok tu, pernah kita tanya? Logo halal. Tak ada CJ halal. Tak ada, bukan orang kita buat. Menatang apa? Kita pun tak tahu. Kita kata sabar selalu. Cari kaedah lain dulu. Kaedah apa lah? Tak ada kaedah apa. Sabar sat dulu ni. Al-Kafi kata ni. Tak apa. Tak mau. Ni Allah Ta'ala sebut, wasbir nafsaka ma'allazina yad'una rabbahum. Allah kata sabar. Belum Dajjal yang betul-betul datang. Bayangkan nanti Dajjal yang betul-betul datang. Dengan kemarau bertahun-tahun, tiba-tiba Dajjal datang bawa air. Air tak ada bertahun-tahun, Dajjal datang bawa air. Siapa nak air? Sebut aku Tuhan. Tak sebut, tak dapat air. Tuan-tuan tahu tak, sekarang dah ada persatuan etis. Anak-anak orang Melayu kita, orang Islam kita dah join kelab etis. Kelab tak percaya pada Tuhan. Saya nak berhenti ceramah ke, nak bersara ke, tak tahu. Tuan. Lama sangat duduk ceramah di Sungai Tapah ni, lama dah. Berapa kerak lagi tinggal lapis-lapis saya. Ustaz Ramli tak ada. Pak Ibrahim pun tak ada. Pak Haji Catering pun tak ada. Habis semua. Seorang maknanya dah lama sangat dah saya duduk ceramah. Tapi bila saya fikir aku nak rehat, nak duduk di rumah bela cucu, bela ular sawah. Sekarang tak ada kerja apa, bela ular sawah, bela biawak. Macam-macam orang zaman sekarang ni pelik-pelik. Bela iguana. Kan tak ada kerja. Kalau saya lah jadi pihak berkuasa, saya tak benarkan orang bela buaya. Saya tak benar. Saya tak izinkan orang bela buaya. Sekarang tuan-tuan cuba tengok. Banyak tak buaya yang ada di tempat yang tak sepatutnya ada buaya? Banyak. Dalam parit ada buaya. Ladang sawit ada buaya. Tepi laut ada buaya. Dalam paya ada buaya. Dari mana datang? Dia datang daripada pusat penternakan buaya. Bila banjir datang, buaya tadi terlepas. Masuk. Ada tuan-tuan nak tangkap buaya. Lepas kira lepas tu. Tuan-tuan pergilah tengok. Buaya hak duk terlepas tu banyak-banyak tu. Yang tu yang duk keluar dalam parit ada. Dalam ladang sawit ada. Mari mana tuan? Allah Ta'ala tetapkan buaya duduk di tempat sekian-sekian. Sungai sana ada buaya. Tapi manusia ni, dia nak kulit buaya. Nak buat kasut, nak buat beg, nak buat baju, nak buat macam-macam. Akhirnya diberi lesen bela buaya.
Di kawasan penempatan orang, ladang buaya. Bila terlepas buaya macam mana? Sekarang jadi banjir berlaku, buaya terlepas. Buaya. Orang sekarang saya tak tahu tentang benda yang disuruh belah, tak mau belah. Ayam, belah lah. Ayam kalau terlepas pun tak apa. Ikan kalau terlepas pun tak apa. Banjir, ya tebal je lah. Rezeki waktu banjir. Okey, kolam ikan kata apa? Tu ikan aku. Ada nama, tak ada nama kan? Tak ada kira hal lain. Allah. Belah babi. Macam mana nak jadi aman hidup belah babi? Kita ni orang Melayu, alhamdulillah, kita tempat kita ni, alhamdulillah, jaga barang-barang orang. Syukur pada Allah. Ya, kita tak setengah-setengah tempat. Kalau lori terbalik, habis gula. Lori Milo terbalik, tinggal lori je. Milo habis bawa balik. 3 tin dia bawa balik ke rumah. Isteri dia tanya, apa ambil beli di mana? Lori Milo terbalik. Oh itu, abang ambil lah 3 tin. Boleh ke abang? Apa tak boleh pula tu imam 8 tin dia ambil? Oh sudah tuan-tuan. 8 tin. Asal imam ambil dia muhalal. Okey. Tapi ada satu kampung, 1 orang pun tak ambil tuan-tuan. Bagus kampung ni. Bila lori babi tu balik, dia tengok. Dia semua pakai jauh orang kampung tu. Tak ada siapa berebut. Abang ambil 3 ekor. Imam ambil 8 ekor. Imam ambil. Tak ada dialog tu tuan-tuan. Yang mana faham. Tak faham sudah. Tak. Tuan-tuan yang saya muliakan. Saya duk fikir. Nak berhenti tak berhenti ceramah ni. Sekali kalau saya berhenti ceramah duk di rumah. Saya tak boleh menjawab isu. Dia jadi tak seronok. Sebab apa? Sebab banyaknya kumpulan yang 3 suku. Kalau Allah kata, yad'una rabbahum, yang menyeru kepada Tuhan mereka, yang menyeru pada Allah, golongan yang sentiasa mengajak pada jalan Allah. Jom ikut Islam. Kalau golongan ni tak ada, macam mana dengan ayat ni? Sebab ada golongan-golongan yang menjadikan jalan, jangan pergi pada jalan Allah. Jangan ikut jalan Allah. Itu yang saya kata tadi, persatuan orang etis. Dia salahkan Allah. Macam mana Ustaz? Dia kata, kami etis, kami tak percaya pada Tuhan. Bukan salah kami. Dan itu hak kami. Kita tanya pula, kenapa hak engkau orang pula? Dia kata Allah ada. Okay. Kalau Allah ada, tolonglah tunjukkan. Bila kami nampak Allah, kami tak jadilah etis. Sekarang Allah kata dia ada. Tapi Allah tak pernah tunjuk muka dia. Macam mana kami nak percaya? Jadi kami etis ni sebab kami tak pernah tengok Tuhan. Kalau dia ada, mesti nampak. Sekarang tak pernah nampak. Maka Allah tu tak ada. Tuhan tu tak ada. Dunia ni terjadi dengan sendiri dia. Masya Allah. Tuan-tuan, boleh hujah dengan dia orang? Cik Zainal boleh pergi hujah? Cik Sada boleh pergi hujah dengan bapak etis ni? Lah, dengan Cik Sada apa jadi etis ke dia? Dia tak juga katanya. Kalau ada, mesti nampak. Kalau ada, mesti boleh tengok. Allah tu kalau ada, mesti saya nampak. Tak nampak pun. Dan kalau kami tak percaya pada Allah pun bukan salah kami. Sebab Allah tak pernah tunjukkan diri dia. Mana mungkin dia ada, mungkin dia tak ada. Akhirnya murtad, tuan-tuan. Dengan siapa kita nak hujah orang-orang macam ni? Itu golongan yang betul-betul sesat. Ada golongan yang lagi menakutkan. Apa dia Ustaz? Ulama yang jahat. Nabi kata di akhir zaman ni apa akan jadi? Nabi kata la yabqa minal Islam illa ismuhu. Tidaklah tinggal Islam melainkan nama. La yabqa minal Quran illa rasmuhu.
Tidaklah tinggal Al-Quran itu melainkan hanya tulisan saja. Masajiduhum amirah wa hiya kharabun minal huda. Masjid hebat tapi hidayah tak ada. Masjid besar tapi sunyi, kosong, tak ada apa-apa pengisian. Nabi sebut tuan-tuan benda-benda ni akan berlaku. Nabi kata apa? Ulama'uhum syarri man tahta adimis sama. Ulama-ulama mereka adalah makhluk yang paling jahat di atas muka bumi. Min indihim takhrujul fitnah. Daripada mereka keluarnya fitnah. Wa fihim ta'ud. Dan kembali balik kepada mereka fitnah-fitnah yang dibawa oleh ulama-ulama. Maka dia pun cerita. Dia kata apa? Nabi Musa membelah laut. Ada orang nampak. Bani Israel nampak Nabi Musa belah laut. Faqul nadrib bi'asakal bahr. Fir'aun nampak, tentera Fir'aun nampak. Semua orang nampak. Nabi Ibrahim dibakar. Tidak hancur. Orang nampak. Namrud nampak. Nabi Musa, dia letakkan tapak tangan dia, letak celah ketiak dia, bila dia angkat, cerah. Terang benderang. Orang nampak. Nabi Isa menghidupkan orang mati. Orang nampak. Tapi Nabi Muhammad naik ke langit. Isra' wal Mi'raj. Siapa nampak? Yang bercakap ni siapa? Ulama. Ustaz. Siapa nampak? Kamu nampak? Enggak. Kamu nampak? Enggak. Jadi kalau Nabi Muhammad mendakwa dia naik ke langit Isra' wal Mi'raj, kalau dia berbohong, apa macam? Tidak ada. Dalil tidak ada. Nabi tidak ada saksi. Nabi hanya bercakap. Saya kalau jumpa orang tua ni, saya akan cakap. Saksi apakah yang lebih baik daripada ayat Al-Quran? Al-Quran itu kan datang daripada Allah. Allah bagi tahu di dalam Al-Quran, subhanallazi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya, yakni Nabi Muhammad, dari Masjidil Haram pergi Masjid Al-Aqsa. Yang sebut Nabi Muhammad Isra, yang sebut Nabi Muhammad Mi'raj ialah Allah. Kamu nak saksi apa lagi kalau Allah dah cakap? Allah cakap, kamu nak saksi. Tuan-tuan baca Quran. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Maha benarlah Allah yang maha agung. Maha benarlah Allah. Kalau Allah kata Allah bawa Nabi Muhammad naik ke langit, maknanya benarlah. Nak saksi kejadah apanya? Boleh faham? Kalau kita baca sadaqallah, maha benarlah Allah, takkan kita nak saksi lagi? Takkan Allah nak bohong? Mustahil Allah itu berbohong. Tapi hari ini orang yang mendakwa dia ulama, dia sendiri cakap tak ada saksi tengok Nabi naik ke langit. Jadi boleh jadi Nabi tak naik, boleh jadi Nabi naik, jadi enggak usah percaya. Yang bodoh-bodohnya kita ni pula, ya. Kenapa ya? Pasal ustaz tu kata jangan percaya. Ni dia tuan-tuan yang berlaku di akhir zaman. Kalaulah pendakwa-pendakwa, orang-orang yang menyeru pada jalan agama dengan cara yang benar, berhenti ceramah, berhenti kuliah, agak-agak siapa yang ambil tempat dia orang? Siapa yang ambil tempat dia orang? Agak-agaklah ustaz-ustaz, penceramah-penceramah, ulama-ulama asatizah yang mengajarnya benar. Tiba-tiba nak berceramah, dihalang berceramah.
Masjid tak boleh ceramah, surau tak boleh ceramah, alasan tak ada tauliah. Kalau ada tauliah pun tak boleh ceramah. Tak dapat kebenaran. Apa akan jadi pada masyarakat? Ni dia yang Nabi sebut. Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan mencabut ilmu daripada dada manusia sekaligus. Tetapi Allah akan mencabut ilmu-ilmunya dengan cara mematikan para ulama. Maksud mematikan para ulama, mati. Mati. Mati dalam kubur. Yang kedua, maksudnya apa? Dimatikan hati para ulama. Ulama sudah tidak ada hati lagi, tuan-tuan. Yang dia nampak adalah harta. Yang ketiga, apa dia? Matinya hati. Apabila ulama sudah mati hatinya, tidak lagi yakin pada Allah. Yang keempat, apabila dimatikan, dirosakkan reputasi dia, dihilangkan kepercayaan dia, hilang penghormatan dia, dilarang dia bercakap, maka pada masa itu jadilah apa yang Nabi SAW sebutkan kepada kita. Jadi tuan-tuan, bersyukur kita di Malaysia banyak lagi ulama-ulama, tok-tok guru yang bercakap lagi tentang soal kembali pada jalan Allah, jalan Rasul, mengikut jalan ulama dan sebagainya. Kalaulah mereka ni hilang atau dihilangkan suara mereka, akan muncullah golongan-golongan yang saya sebutkan tadi, yang mendakwa Imam Mahdi makin ramai. Kebetulan nama dia Mahdi. AJK pula lantik jadi imam, lagi seronok dia mendakwa saya Imam Mahdi. Sudah tuan-tuan. Pakai ikut yang paling saya seronok, ada perempuan mendakwa dia Imam Mahdi. Dan lagi memelikkan, ada pula pengikutnya. Dia perempuan, dia mendakwa dia Imam Mahdi. Dan ada pengikut. Siapa yang ikut dia, Ustaz? Anak dia, isteri dia, adik dia, abang dia. Geng dia ikut. Saya kata, nama pun imam. Mana ada imam perempuan? Tak betul. Kalau dia mengaku dia Bilal Mahdi pun tak boleh pakai. Bilal laki-laki, mana ada Bilal perempuan? Jadi akak leha kalau ada orang mengaku dia Imam Mahdi. Nama dia apa? Hajah Som. Kamu pun tak pernah jadi imam, tiba-tiba mengaku Imam Mahdi. Allahu Akbar. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Menuju kepada jalan Allah ini adalah jalan yang menyeksakan. Tuan-tuan boleh buka di dalam hadis-hadis yang lain. Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban fatuba lil ghuraba. Islam bermula dalam keadaan asing, dagang, dibenci, terpulau, dipulaukan. Apa yang berlaku pada Nabi dulu akan berlaku balik pada zaman kita. Ustaz, apa yang berlaku di zaman Nabi? Dibunuh. Orang yang mengaku Islam dibunuh, diseksa dan dibunuh. Tadi Ustaz kita baca doa, semayang, baca qunut nazilah. Pasal apa? Yang Islam di sana tu dibunuh. Bukan setakat di Palestin. Di mana-mana saja, tuan-tuan. Ada je orang Islam, habis. Dulu orang bising. Saya nak sebut nama, tak boleh. Sekali TikTok ke Facebook dia blok kita. Duduk diam saja, tuan-tuan. Saya sebut negara tu pun kena flag. Sebut negara ni kena flag. Pening kepala. Lala tak usah sebut apa. Tuan-tuan faham sendiri. Nak sebut boleh. Tak usah buat live. Tak usah buat live. Live ni bagus. Satu dunia tengok kita. Dengan sebab satu dunia boleh tengok kita, orang Sungai Tapah pun boleh tengok. Sebab tu ramai tak datang. Dia tengok di rumah. Tak ke masjid pun tak apa dah. Sama je kita dia.
Jadi tuan-tuan tak payah buat siaran langsung sembahyang Isyak sekali lagi. Sekali ada orang sembahyang di rumah hantar buat apa? Datang. Siaran langsung dia boleh buat live di rumah kata dia. Ada kebaikan dia, ada keburukan dia. Keburukan dia, orang malas datang. Buat apa lagi datang? Di rumah lagi jelas Ustaz. Sambil dengar, sambil minum kopi. Sambil dengar, sambil masak. Itu yang awak malas ke masjid. Dia tak tahu ke masjid ni satu langkah naik darjat, satu langkah menghapuskan dosa, satu langkah memberikan pahala. Duduk pula dalam niat i'tikaf, pahala besar. Duduk pula dalam majlis ilmu pula, malaikat merahmat mendoakan kita. Duduk pula dalam majlis ilmu adalah tempat yang dimustajabkan berdoa. Dia Kak Leha, bacalah doa. Tengah kuliah duduk berjalan ni, doa lah hati. Ya Allah, kalaulah ada pahala aku datang ni, Ya Allah, doa. Ada anak yang tak boleh bercakap, dah umur 6 tahun, berdoa. Ada anak kita sekarang ditidurkan, doa. Ada bapa kita sekarang uzur, ada sepupu kita sakit. Ini kelebihan majlis ilmu, doa. Sepupu aku sakit, Ya Allah. Dalam hati doa, Ya Allah. Sembuhkanlah penyakit dia, Ya Allah. Ini kadang-kadang, kita ni dah jadi tetamu Allah, duduk dalam masjid, duduk main handphone lah. Nengok WhatsApp, nengok TikTok. Tutup sekejap handphone tu. Dalam jamban buka, atas katil buka, dalam kereta buka. Tengah naik motor pun buka. Sambil buat motor, sambil tengok TikTok. Sedar-sedar dah longkang. Kemudian maki longkang. Haram jadah tu longkang ni. Siapa yang haramnya engkau lah yang jadah? Tak boleh pisah langsung, tuan-tuan. Tengok baca khutbah. Tengok TikTok. Saya kalau baca khutbah, yang mana tengok TikTok, saya sound. Saya sound dia. Walaupun tak ada dalam teks. Kenapa Tuan Imam tak tegur? Dia orang main TikTok dalam waktu khutbah. Tak ada dalam khutbah, tak ada pun. Anak-anak ikut tag. Aduh, letih tuan. Lasak. Kalau dulu Tok Imam baca khutbah, sebelum dia baca, Tok Bilal bercakap. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan kedua. Bila habis aja azan kedua, la ilaha illallah, dia baca satu hadis Nabi. Barang siapa yang bercakap-cakap ketika khatib sedang berkhutbah, walaupun dengan perkataan ini sekalipun, maka sia-sialah khutbah jemaahnya. Sia-sialah jemaahnya. Oleh itu semua sidang jemaah, janganlah berkata-kata dan bermain-main ketika khatib sedang berkhutbah. Lah ni tambah sikit, jangan main Facebook. Tambah lah. Jangan ber-TikTok, tutup handphone. Minggu depan tak ada tu Bilal tu. Digugurkan sebagai Bilal. Ini masalah kita ni entah. Kena cakap dah sebab orang tak erti tu akan boh lah tu. Silent mode. Mode dia silent tapi dia buka. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya muliakan. Jadi kita lihat sekarang ini orang yang mengajak ke arah kebaikan ada. Orang yang berlawanan mengajak ke arah yang membeningkan kepala kita pun ada. Dia datang cakap pada orang perempuan. Ibu-ibu, kalau kita mengambil wuduk, kita buat apa? Basuh mu. Orang perempuan kan suka sambung. Basuh mu kan suka sambung. Basuh tangan. Basuh rambut. Nampak? Suka sambung. Kenapa dibasuh? Kenapa dicuci? Kenapa kita mencuci pinggan? Sebab pinggan itu kotor. Kenapa dicuci baju? Kerana baju itu kotor. Kalau pinggannya bersih, kalau cawannya bersih, kita basuh tak? Tak. Kenapa Allah suruh basuh muka? Sebab mukanya kotor. Kenapa mukanya kotor? Sebab kena habuk, kena debu. Debu di jalanan. Debu-debu di jalanan jadi debu, kata dia.
Jadi bila dah berdebu, kena basuh. Betul? Betul. Tangan pegang itu, tangan pegang ini. Kotor tak? Kotor. Kena basuh. Kalau rambut ditutup, tidak ada debu. Kalau rambut kita ditutup, tak payah pakai. Kotor tak? Kotor tak ibu? Tak kotor. Sebab tak kena kotor. Kenapa dibasuh kalau tak kotor? Itu menunjukkan bahawa orang perempuan tidak wajib bertutup. Bila dia tak wajib bertutup, dia kena habuk. Dia kena kotoran, maka bila nak wuduk, dia kena basuh. Itulah sebabnya perempuan tak payah tutup. Tidak wajib. Oh, sudah. Pening Encik Leha. Pinggan, mangkuk, rambut. Apa hubungan pula ni? Pinggan-pinggan lah. Habuk-habuk lah. Apa saya nak kaitkan dengan rambut? Ulang balik. Basuh muka, basuh tangan. Tadi apa? Basuh rambut. Cik, bukan basuh rambut. Membasuh kepala. Yang disuruh basuh ialah kepala, bukan rambut, cik. Sebab apa ramai di sini yang tak ada rambut. Saya pun tak ada ni. Baru balik umrah ni. Licin terus yang tak ni. Ni, orang perempuan di belakang. Orang ramai tak ada rambut. Sekali sikat gugur. Berapa ramai yang kena kanser rambut tak ada. Tu nak basuh apa? Basuh kepala. Bukan basuh rambut. Kalau basuh rambut akak-akak panjang. Rambut akak-akak panjang sampai sini kan. Bila ambil wuduk, basuh tangan, basuh rambut. Letak belakang balik. Mak dah basuh, dah ambil wuduk dah. Tak nampak pun. Tak basuh kepala. Mak kan basuh rambut. Bukan basuh rambut, makcik. Basuh kepala, makcik. Kalau basuh rambut saja, rambut panjang. Dia malas basahkan rambut dia. Basuh fuju je. Tak sah. Tuan-tuan, ini yang banyak berlaku dalam masyarakat. Kalaulah tak ada asatizah, kalaulah tak ada orang yang menyeru pada jalan Allah, apa akan jadi? Golongan ini akan ambil tempat. Tapi sayang tuan-tuan, golongan yang mengajak inilah yang sekarang disekat. Yang dihalang. Sebab tu saya kata ustaz-ustaz yang disekat ni, yang dihalang berceramah ni bukan susah. Buat konsert. Buat kumpulan kugiran. Penyanyi utama Ustaz Kazim. Vokalis utama. Pelasah. Buat konsert boleh. Takut tuan-tuan. Hari ni Sungai Tapah Manjui kita datang angin. Angin kuat tadi pun kita takut. Tumbang dah pokok. Bomba duk tebang pokok. Bayangkan kalau datang balak macam umat dulu-dulu. Nak buka mata pun tak boleh. Bila datang ribut tu, mata ni tak boleh buka. Bayangkan tuan. Melayang habis. Jadi padang jarak, padang terkukuh. Seolah-olah mereka tak pernah hidup dalam kampung. Tuan-tuan boleh bayang tak puting beliung dia? Berapa ratus kilometer sejam tu. Kalau Allah kata lepas habis balak tu, orang di situ macam tak pernah hidup. Macam tak pernah ada orang di situ. Bayangkan balak dia. Petang tadi ribut, tadi pun kita dah bang. Megarang, ha? Dah. Okey, baik dah. Garang orang. Kalau pekak kita tak tahu dah ni. Baik. Kenapa dakwah ni penting? Kerana dakwah itu ialah perintah daripada Allah. Maka tuan-tuan, bila sebut dakwah, apa yang perlu kita buat? Di mana-mana sahaja kita berada, kita perlu berdakwah. Tuan-tuan duduk di jatan kuasa masjid, jatan kuasa surau. Dakwahlah menggunakan masjid dan surau. Jangan pegang masjid, pegang surau, apa pun tak apa. Sonok yang nama kat depan. Siap dengan gambar pakai tie. Gini. Saya AJK tau. Kalau hang tak buat kerja dakwah, nak buat apa? Takkan nak suruh orang lain pula buat ceramah. Hang lah kena jemput.
Bila tak jemput, bila tak buat, Allah soal di hari kiamat. Saya sebagai pendakwah, bukan semua orang boleh pegang mikrofon. Bukan semua orang boleh bercakap. Bila dah boleh bercakap, bercakaplah. Jangan yang haram didiamkan, yang halal didiamkan, diubah haram jadi halal, halal jadi haram. Jangan. Bila kita ada kuasa, jalankan dakwah. Cuma orang kita faham dakwah tu dalam bentuk pergi ke rumah. InsyaAllah malam ni insyaAllah kita ada sedikit di masjid insyaAllah. Kita faham dakwah macam itu. Orang panggil orang dakwah. Orang dakwah datang. Pakai sorban, pakai baju kurta, seluar pendek. InsyaAllah malam ni insyaAllah. Bapak dia lari. Punya takut dekat orang dakwah. Apa nak? Sampai pesan ke anak kau cakap dekat dia, bapak tak ada. Bapak ada, tapi dia suruh cakap tak ada. Astaghfirullahaladzim. Tuan-tuan tahu tak, golongan dakwah macam tu pun dah dihalang sekarang ni. Sebab tak ada tauliah. Apa salah golongan tabligh tu? Dia cuma ajak datang masjid. Dia cuma ajak kita mengimarahkan surau. Dia bukan orang sini, dia orang luar. Dia nak hidupkan masjid kita. Bersyukur pada Allah. Hidup masjid aku. Datang orang sembahyang, datang orang berzikir, datang orang baca Quran. Alhamdulillah. Sepatutnya Alhamdulillah. Ni dihalau. Diminta pada semua ya, keluar ya dalam masjid, tak boleh tidur ya. Tolong keluar ya. Nak mandi boleh, tapi bayarlah sehari RM20. Astaghfirullahaladzim. Kesian dekat orang tabligh ni. Sedangkan mereka lah yang konsisten, tuan-tuan. Mana pernah tabligh fed up, tuan-tuan? Ada tuan-tuan dengar tabligh fed up? Tak, dia tak fed up. Orang tu tak buka pintu ke? Orang tu buka pintu ke? Assalamualaikum, insyaAllah malam. Dia dah tahu, tuan-tuan. Mereka berdakwah. Tapi bila saya tengok semalam, dia orang pun mengadu. Kami cuma mengajak orang ke masjid nak adakan bayan, tapi pengurusi halau kami. Halang sebab kami tak ada tauliah. Astaghfirullahaladzim. Esok tuan-tuan nak ajak anak tuan-tuan di rumah sembahyang. Anak akan tanya, ayah ada tauliah? Tak ada. Kenapa disempitkan dakwah macam tu? Satu hari tuan-tuan tengoklah. Anak tuan-tuan akan tanya lah. Ayah ada tauliah? Tak ada. Macam mana boleh ajak? Allah. Sebab tu saya kata jadi penyanyi. Sebab penyanyi tak ada tauliah pun boleh. Dia menyanyi dalam TikTok je, orang suka, akhirnya masuk TV. Betapa senangnya hari ini. Inilah nama dia yang Allah Ta'ala sebut. Wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan mata kamu ni duk tengok pada kenikmatan dunia. Kalau aku ikut agama, kalau aku ikut Islam, aku susah. Tapi kalau aku ikut dia orang, aku dapat kesenangan. Ni dia. Allah pesan tu, jangan duk tengok pandang wala ta'du aynaka anhum. Jangan kamu kalihkan pandangan kamu pada mereka. Hanya semata-mata kamu nak perhiasan dunia. Kamu tinggalkan dakwah kamu. Kamu tinggalkan Islam kamu. Kamu tinggalkan agama kamu. Hanya semata-mata kamu nak supaya dapat zinatal hayatad dunya. Semata-mata kamu nak kebahagiaan hidup, zinatal hayatid dunya, supaya kamu nak kehidupan di atas dunia, perhiasan. Allah, tuan-tuan. Berapa hari kita nak hidup? Berapa hari nak hidup, tuan-tuan? Sehari dua. Tadi saya sebut dalam kelas kita. Kita beli beras kampit dekat Maidin. Isteri kata, abang beli beras 10 kilo. Beras dah habis. Kita pun beli. Tak di dapur. Antara beras tu dengan umur kita, agak-agak mana yang panjang? Umur panjang ke beras tu habis dulu? Tuan-tuan yakin tak beras tu habis dulu sebelum kita habis? Tak yakin. Tak beras pergi ke dapur mati.
Beras masih ada. Tuan punya beras mati. Betapa senangnya Allah Ta'ala ambil nyawa kita. Tang mana sangat nak bangga dengan harta. Kehidupan kita dalam dunia ni. Kita miskin. Ustaz, jangan cakap miskin, Ustaz. Saya ada duit 10 bilion. Oh, kaya. Miskin. Nama awak apa? Nama saya Kazim. Kamu kaya, Kazim? Saya ada 10 bilion. Saya kaya. Siapa yang bubuh nama awak? Mak saya. Mak saya bubuh nama Kazim. Waktu kamu lahir dulu, siapakah yang mula-mula mandikan kamu? Orang. Siapa yang mula-mula basuh berak kamu buat kali pertama? Orang. Siapa yang pakaikan baju pada kamu? Orang. Nanti bila kamu mati, berak kamu siapa basuh? Orang. Siapa yang balut tubuh kamu? Orang. Siapa yang usung kamu ke hulu ke hilir ke Gurak? Orang. Ustaz, Gurak dah penuh. Taman Meru sekarang, Ustaz. Siapa yang ubah ke kubur Taman Meru? Orang. Hidup kita dengan orang daripada mula beranak sampai kita mati. Tiba-tiba kita kata kita kaya. Nama kita pun orang bagi, basuh berak kita pun orang buat, baju kita pun orang pakai, seluar kita pun orang pakaikan, nasi pun orang suapkan, susu pun orang bagi, tiba-tiba kita kata kita kaya. Tuan-tuan cuba tengok, tuan-tuan di sini kaya, kereta berjuta, duit berjuta, lubang kubur sama tak dengan lubang kubur orang miskin? Sama. Dua-dua duduk dalam tanah. Ni bukan orang kaya tu kan? Dia. Oh, ni yang lahat dia. Ni dia ni sebelah dia orang miskin. Loh. Sama sama. Tak bagi ke ni kubur kayangan? Kubur kayangan tu. Tak ada, tuan-tuan, sama. Tak ada satu pun berbeza. Kamu pun akan reput, yang miskin akan reput. Yang miskin pun akan hancur, tinggal tulang pun tinggal seketul je lagi. Tinggal sikit saja lagi belakang tulang punggung dia yang tinggal. Sama juga dengan orang kaya. Satu tu saja. Jadi buat apa kita nak sombong dengan manusia? Agak-agak kita ni, tuan-tuan, siapa yang akan mandikan mayat kita? Siapa yang nak turunkan jenazah kita? Kita tak tahu. Silat-silat hari bulan, kita mati sehari serentak. Sahabat kita mati pagi, kita mati petang. Waktu kita tanam dia di Gurak pukul 11. Ustaz, Gurak dah penuh. Waktu kita tanam di Taman Meru pukul 11 pagi. Balik pada Taman Meru, kena langgar depan Maidin. Mati. Pukul 5, masuk kubur. Sebelah dia. Tanam sebelah dia yang siang tadi. Dia pula tegur kita. Bukan kamu hantar apa kata dia. Lepas aku hantar kamu, langgar dia motor, aku mati pula. Dalam sehari, tuan-tuan. Jadi buat apa kita nak sombong sama-sama kita? Terus duduk belagak lah. Kita tak ada lebih daripada orang. Begitulah juga kita mengharapkan Allah 24 jam. Semua belah ihsan Allah. Belah ihsan Allah ni bukan setakat kita sekarang. Dalam kubur nanti belah ihsan Allah. Nak selamat daripada ular, suja'ul aqra'. Nak jawab soalan munkar dan nakir. Nak memberikan cahaya dalam kubur. Yang nak menyelamatkan kita dari himpitan kubur. Ihsan daripada Allah. Rahmat daripada Allah. Allahu Akbar. Nak sampai di titian sirat. Nak lalu pada titian sirat. Matahari sejengkai. Nak disoas. Ya Allah. Yang kita duk pergi sekarang ni umrah. Umrah. Belum haji. Tuan-tuan yang pergi haji ni boleh bayar dah. Yang berjalan kaki lagi awal sampai daripada naik bas. Punya ramainya manusia. Yang naik bas tak sampai-sampai. Yang berjalan kaki sampai dah. Allah, bersesaknya manusia. Bayangkan di hari kiamat. Dah berapa ribu juta kali ganda agama. Ramai manusia
nak dipanggil seorang-seorang. Nak dihisap seorang-seorang. Sebab tu Rasulullah kata, nak masuk syurga ni, kena jadi hati burung. Salah satu amalan yang nak menjadikan kita masuk syurga apa dia? Jadilah seperti hati-hati burung. Hati burung, Ustaz. Cuba tengok burung. Tahap tawakal dia. Keluar pagi, petang bawa balik makanan. Bagi makan pada anak-anak. Kemudian tidur. Besok pagi-pagi keluar. Kemudian balik. Pernah tak tuan-tuan tengok burung susah hati? Duk menung. Kenapa burung? SPM tak ada. Tak tahu mana cari kerja. Kita hari ni nak masuk syurga. Tapi bila anak tak lulus SPM, esok kamu nak makan apa? SPM tak lulus. Aku bulurlah kamu. Mak ni bukan di syurga kan maknya mak. Mak ingat SPM tu boleh bagi makan. Dia tengok pula budak-budak tahfiz. Sial budak-budak tahfiz tu. Umur 13 tahun, sobat tebal-tebal. Tu yang bengap. Oksigen tak masuk. Bengap dia kata tuan. Oksigen tak masuk kepala tu yang bengap. Esok apa dia tu nak khoje kata dia. Seolah-olah tuan-tuan yang bagi rezeki bukan Allah, yang bagi rezeki sijil. Kemudian kita kata aku nak masuk syurga. Allah kata, Nabi kata apa tu? Cuba tengok burung. Hati dia macam mana tuan-tuan? Tak ada susah hati. Dia keluar cari rezeki, akan ada rezeki yang dia bawa pulang. Begitulah kita, ada rezeki untuk kita. Malam ni ada rezeki untuk kita, Tuan Haji. Ada, Alhamdulillah. Contohlah. Ada. Tambah-tambah pula malam ni hujan. Orang tak ramai datang. Alhamdulillah cukup. Bulan lepas aku tak dapat. Tuan-tuan yang saya muliakan. Orang yang hati burung dia, tuan-tuan, dia yakin pada Allah. Allah tak akan sia-siakan dia. Dia keluar berusaha, dia keluar bekerja, dia akan dapat rezeki. Jadi adik-adik jangan susah hati. Nanti aku nak kerja apa, aku nak makan apa. Hang tua tak ada SPM pun boleh makan. Tok kita dulu, opah kita, moyang kita lagi tak ada. PMR pun tak ada. Tapi dia orang ada kebun. Kebun-kebun durian bapak kita, bendang-bendang bapak kita semua ni, tok nenek kita yang bagi. Dan mereka tidak ada SPM pun. Hari ni kita ada ijazah. 3 bulan diisytiharkan bankrupt. Baru dapat ijazah, bankrupt. Pasal apa? Tak tahu, hutang banyak. Baik, balik kepada apa yang dibaca. Jadi jangan mata kita ni terpesong kepada kehidupan di dunia. Terus fokus pada jalan agama. Sebab di luar sana, tuan-tuan, untuk memesongkan orang daripada jalan agama sangat dahsyat. Tadi saya sebut, Islam bermula dalam keadaan dibenci, dibunuh. Dah berlaku dah. Islam bermula dalam keadaan difitnah. Hari ini yang paling kuat difitnah ialah orang-orang Islam. Dianggap sebagai pengganas, dianggap sebagai orang jahat, dianggap sebagai orang yang menolak kemajuan. Orang Islam dianggap sebagai golongan yang menyusahkan. Difitnah. Apa yang berlaku di zaman Rasulullah di Mekah? Islam disekat ekonomi dia. Siapa yang ikut Islam disekat ekonomi dia. Siapa yang ikut Islam dibunuh dia, tuan-tuan. Hari ni orang nak ikut Islam pun orang takut. Sampai nak bubuh nama Muhammad pun takut pada anak dia. Nanti dia tak boleh pergi ke negara luar yang mana anti dengan nama Muhammad. Kamu bubuhlah nama lain. Itu yang bubuh nama sedap-sedap. Nama Danish. Sedap nama. Alan. Asalnya jalan Belida. Tapi nama ambo sedap gila mengalahkan orang putih. Padahal jalan Kalui duduk tuan-tuan.
Nak bubuh nama Muhammad, tak nak dia. Nanti susah kata Ustaz. Payah dia. Kita pun nama ala-ala Amerika sikit kata dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Apa yang berlaku di zaman dulu? Di zaman dulu Islam digambarkan sebagai orang susah. Digambarkan sebagai orang miskin. Dan hari ni jadi sungguh dah tuan-tuan. Hak miskin papa kedana ni, semua Islam belakang. Dia mula jadi dah. Sebab tu Nabi sebut, kalau Islam, kalau kita dianggap macam itu, fatuba lil ghuraba. Untunglah siapa-siapa yang dianggap sebagai pelik itu. Yang ketiga kata Allah, wala tuti' man aghfalna qablahu an dzikrina. Jangan kamu mengikut hati-hati orang yang kami lalaikan, yang mereka tu lalai daripada nak mengingati Allah. Sebab tu tuan-tuan, ni ada satu soalan dia bagi sini. Dia bagi soalan sini, kita Allah beri peluang untuk menjadi ahli masjid, solat berjamaah, membuat amal ibadah sepanjang berada di masjid. Alhamdulillah, ramai lagi di luar Allah tidak membuka laluan untuk hambanya menjadi ahli masjid, tetamu rumahnya. Masalahnya ada di kalangan kita, Allah dah pilih menjadi tetamu. Kita dah berada dalam rumah Allah, kita dah duduk dalam majlis agama pun, tapi tak pandai menghargai jemputan Allah. Ada kita yang rancak main game dalam handphone sewaktu ustaz mengajar dalam kuliah. Lepas solat tahiyatul masjid, terus scroll YouTube. Lepas baca Yasin, boleh berbalah WhatsApp. Yang berkelakuan ini bukan anak-anak, tapi yang sudah melepasi umur 40 tahun. Minta pandangan. Saya tukang baca. Ingat tuan-tuan pergi hantar dekat forensik pula. Cuba tengok ni siapa punya ni kesan siapa ni. Siapa yang tulis ni? Wallahualam. Lah jangan main-main tuan-tuan. Pakar forensik banyak ni. Wah, dia boleh cek semua ni. Saya tukang baca. Sebab itu tuan-tuan, dia kena bezakan mana masjid, mana kedai kopi. Masalah ini akan berlaku bila menyamakan restoran dengan masjid. Sebab tu nak masuk masjid, dia ada peraturan dia. Bila masuk, ada tahiyatul masjid. Kedai kopi mana ada tahiyatul kedai kopi? Mayang apa, Mat? Tahiyat, kata dia. Dia betul kau, Mat. Duduk dalam masjid, niat i'tiqaf. Di kedai kopi, mana ada? Nawaitul i'tiqaf fi hazal mat'am lillahi ta'ala. Mana ada? Duduk di masjid ni, tuan-tuan, dia ada peraturan dia. Jangan kacau orang yang sedang buat ibadat. Ni duduk baca Quran, kita duduk himpit dia. Dia duduk baca Quran, kita duduk sebelah. Lama-lama dia tutup Quran, menyembang dengan kita. Dan yang baca Quran tu pun tak boleh baca kuat. Ya ayyuhalladzina, jangan. Duduk diam. Baca pelan-pelan. Dia tak boleh ganggu orang. Yang semayang tu pun tak boleh ganggu. Semayang sunat, Allahu Akbar. Apa ada ni? Tak boleh. Ustaz, kunci motor saya hilang. Menjerit pun tak boleh. Nampaklah anak kunci. Motor saya hilang. Siapa nampak? Siapa nampak? Itu pun tak boleh hentai. Apatah lagi menega pula. RM3, 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 RM2, RM2. Ini Upin dan Ipin ni. Ehsan ke apa nama dia? RM2, RM2, RM2. Tak boleh pergi menega dalam masjid. Dia ada peraturan dia. Dia bukan boleh bila imam baca khutbah, diam. Menyuruh orang diam pun tak boleh. Tu pun tak boleh. Padahal niat baik dah. Bising juga budak tu. Tu lagi hujan. Garanya tu siap. Nak suruh diam, buat syarat saja. Sebab tu, jawatankuasa masjid, kalau ada budak-budak diam, bagi dekat 10 orang. Tu, plekat. Silent please. Tolong diam. Pergi kat muka dia, diam. Agak-agak melawan kat, bagi kad merah. Kenapa? Oi, tak faham bahasa. Kita nak suruh dia diam, rosak kita punya sembahyang. Rosak kita punya Jumaat. Apa itu? Yang tu tak apa.
Melainkan kalau imam bertanya, kita boleh jawab. Imam bertanya. Dia baca khutbah, kereta alarm di bawah berbunyi. Wah, 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 bising, ganggu. Dia suruh Tok Bilal pergi tengok. Bilal, pergi tengok. Kereta siapa? Bilal pun naik. AAS 442. Bilal cakap, AAS 442. Dia mengumum, kereta AAS 442, kereta bunyi, tolong pergi mati. Maka tak mengapa Bilal tu bercakap. Sebab imam bertanya pada dia. Ataupun imam tak bertanya, dia bercakap. Tiba-tiba je dia bercakap. Tengah khutbah. Sebab apa? Kipas tu nak jatuh. Dia duk tengok ke atas, dia tengok kipas tu nak jatuh. Ini kalau jatuh, mau mati orang bawah. Tapi kalau aku bercakap, tak boleh. Biar je lah. Jatuh sungguh kipas, putih kepala orang bawah. 2 putih kepala. 3 cedera parah. Wartawan mai temu ramah, edisi siasat mai. Saudara nampak kipas tu nak jatuh. Saya dah nampak, tapi hari tu Ustaz Kazim pesan, waktu khutbah tak boleh cakap, sediam je lah. Itu dia. Ini pun bengong kan tuan-tuan. Dia boleh cakap, bangun, kipas nak jatuh. Boleh. Hukum dia harus bercakap. Banyaknya pantang larang di dalam masjid. Apapun, bila kita pergi Mekah, Umrah, Haji, kita selalu cakap, Allah yang pilih kita untuk datang ke Tanah Suci. Bilion yang datang, bilion umat manusia yang datang, kita je pilihan Allah. Kita dipanggil Duyufur Rahman. Bertuahnya, ya Allah, sekarang kita buat ibadat lah. Sebab tu di Mekah, orang buat ibadat. Semayang tiap-tiap waktu di masjid. Setengah jam, 1 jam sebelum Jumaat, datang dah. Setengah jam sebelum azan, datang dah. Baca Quran, zikir. Semayang mayat, tak tinggal. Semayang mayat tak tinggal. Duk tunggu ya. Ada mayat. Ada. Kenapa yang kita, bila pergi Mekah, Madinah, kita enjoy ibadat betul-betul? Sebab saya tetamu Allah, Ustaz. Habis tu kamu bukan tetamu Allah bila duduk dalam rumah Allah. Masjid ni apa? Masjid ni rumah Allah. Kalau kita datang, kita tetamu Allah. Kalau tetamu rumah kita pun ada pantang larang, takkan tetamu rumah Allah tak ada pantang larang. Kalaulah tetamu Mekah, Madinah, kita panggil tetamu, kita buat ibadat betul-betul bila duduk di sana. Takkan kita jadi tetamu masjid, kita tak buat ibadat. Takkan. Silap, tuan-tuan. Bukan semua orang boleh datang masjid. Bukan semua orang boleh ibadat. Bukan semua orang boleh dapat jawatan dalam masjid surau. Hanya yang dipilih oleh Allah. Bersyukur kita Allah pilih. Maka bezakanlah mana masjid, mana kedai kopi. Mana waktu boleh main WhatsApp, mana waktu boleh tengok TikTok, mana waktu yang boleh kita buat, ada waktunya tak boleh. Jangan lalaikan hati daripada mengingati Allah. Apa dia masjid? Tempat mengingati Allah. Maka duduklah mengingati Allah. Ada orang yang duduk mengingati Allah, dia baca Quran. Ada yang duduk mengingati Allah, dia baca Quran melalui handphone. Sebab tu saya kata, kita jangan pandang buruk pada orang. Kadang yang dia baca tu ayat Quran. Kita tengok pada jauh. Dalam masjid pun main handphone. Tak tahulah. Aku juga bagus buka Quran. Bang, memang dia buka Quran bang, tapi dia buka dengan handphone. Yelah, bukalah Quran. Apa nak buka handphone? Quran kan banyak. Dia terkentut tadi bang. Dia malas lagi ambil wuduk. Malas. Sekejap dia tak tahan kencing. Sekejap dia kencing. Dia kata, saya lagi aku nak ambil isyak. Tak lagi aku ambil wuduk. Sekarang aku nak baca Quran. Aku gunakan handphone. Maka tak payah ambil wuduk. Sebab tu kita, kalau hati kita baik, kita pandang baik. Tengok dia tu. Scroll apa tu.
dia skerut tentang hadis Nabi. Nampak? Tapi waktu ada kuliah, waktu ada ceramah, tu salah skerut. Tu salah buka handphone dah. Dengar. Waktu khutbah, janganlah tengok lagi handphone. Tumpukan perhatian. Ini nak semayang, duk main TikTok. Bila dah qomat, mat. Apa? Kawan tu dah Allah, apa? Berhenti lah. Yang ni yang tak mau ni. Kurang ajarnya kita. Bila ada orang jumpa kita, makan dengan kita, ziarah kita, dia berbual dengan kita, kita duk main handphone. Tu nama dia kurang ajar. Kurang ajar. Kurang adab. Saya sekali hari itu makan dengan yang di Pertuan Agong. Saya, Permaisuri Agong, kemudian dua orang tua, Tan Sri apa, tuan tua orang lama. Saya seorang. Aku nak nyembang apa kan? Nak buat keluar handphone, tak atas meja, tak ada adab. Oh, susah hati. Duk bayar dah. Datang pegawai istana pula, Datuk Kazim. Tuanku panggil makan dengan dia. Tak apa kot, makan sini okey lagi. Makan sini okey lagi. Ni arahan tuanku. Baik. Saya tahu dah. Memang tak boleh makan banyak dah. Kalau makan hujung tu, puasa tu ada kawan nampak. Makan dengan tuanku pula. Dia tanya kat saya apa? Datuk umur berapa? Batik 48 tuanku. Beta 80. Kita terbalik doa no. Ramaklah pula Agung ni. Lagi seronok makan. Dia tak sombong tu almarhum Sultan Abdul Halim. Duk nyemah. Datuk suka menyanyi no. Beta suka dengar lagu-lagu P. Ramlee tu suka. No. Makan banyak pula tu tahu dah jadi geng. Tidak segan. Adab dia apa? Jangan letak handphone. Ni kita pergi kenduri duk main handphone tu. Sambil makan tu. Adab tu. Bayangkan kita dalam majlis ilmu. Lagi kena adab. Okey? Lagi beradab. Saya duk tengok masa di Masjid Nabawi. Ada Ustaz Indon mengajar. Ada Ustaz Arab mengajar. Waktu Ustaz Indon tu mengajar, ramailah orang Malaysia, orang Indonesia pergi. Bahasa Indon, ramai orang faham. Waktu Ustaz Arab mengajar tu, budak-budak Madinah pergilah, Ustaz-Ustaz Universiti Madinah. Tapi ada juga orang Melayu, duk hangguk-hangguk, dia ni faham kan? Yang saya rasa sedihnya, bila tak ada pengajian, ada jemaah-jemaah hak main semayang ni, duk lepak atas kursi. Kursi Tok Syekh. Tak ada adab. Walaupun dia bukan guru kita, dia duk mengajar Universiti Madinah ke apa, main mengajar Masjid Nabawi, kursi tu dia punya. Jangan duduk. Adab. Serupalah kita di masjid ni. Ni kursi ni, tok guru kita duk mengajar. Jangan main duduk. Duduk tepi tu kita pula duduk. Mat, tengok kipas tu kotor tu, Mat. Tak boleh. Adab dengan guru ni tuan-tuan, panggil nama dia tak boleh. Ustaz apa? Muhammad Sulaiman. Ustaz Muhammad. Ada Mak Sulaiman ada? Ada Mak Sulaiman ada? Sulaiman. Mak Sulaiman dia panggil. Panggil dia Ustaz Muhammad. Dulu kita panggil dia Qadi Sulaiman. Jangan panggil Leman saja. Pak Leman tu tak apa. Begitulah. Duduk, masjid, belajar, semua ada adab. Baik. Dan kata Allah, wattaba'a hawa. Janganlah mengikut golongan hawa nafsu. Golongan yang mengikut hawa nafsu. Wa kana amruhu furuta. Dan janganlah mengikut orang-orang yang melampaui kebenaran. Golongan yang melampau-lampau yang tak betul. Surah Al-Kahfi ayat yang ke-28. Mudah-mudahan ayat ini memberi peringatan kepada kita
Sabarlah dalam agama, sabarlah buat kerja dakwah, sokonglah kerja dakwah. Jangan duk ikut benda yang melalaikan daripada mengingati Allah, mengikut hawa nafsu dan menolak kebenaran. Mudah-mudahan kita dapat kebaikan daripada kuliah kita pada malam ini, insya-Allah.